Bertemu kembali. 1 April ini kita akan menyaksikan pembukaan sempadan sepenuhnya. Setelah 2 tahun, kita menyaksikan penutupan sempadan yang memberikan kesan yang amat besar dan juga signifikan kepada industri di Malaysia. Dan pelbagai industri sudah pun bersiap sedia pada ketika ini untuk berdepan dengan pembukaan ini, dan juga kita melihat dari segi perkhidmatan sebagai contoh, pelancongan sudah pasti adalah sinar buat industri ini, dan bagaimana persiapan mereka dan juga kesediaan mereka dan apakah mungkin cabaran yang mereka hadapi bersempena dengan pembukaan sempadan ini. Saya nak bincangkan pada jam ini. Pertama sekali saya bawakan Hana Halim, iaitu Presiden Persatuan Spa Malaysia, dan juga saya bersama juga dengan Muhammad Faiz Muhammad Fadilah, iaitu Setiausaha Agong Mata yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Mungkin pertama sekali saya bermula dengan Hana terlebih dahulu. Apabila kita bercakap soal pembukaan sempadan ini, kita kerap merujuk kepada sektor pelancongan yang akan menerima manfaat dan juga menerima sinarnya. Namun sudah pasti perkhidmatan seperti spa ini juga, bagaimana keadaannya sebelum COVID untuk kita mendapatkan bayangan kesannya ketika COVID? Hana. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Basically kalau misalnya kata kita tengok sewaktu PKP hari itu, kami adalah industri yang pertama ditutup dan juga industri terakhir dibuka. Jadi kalau kita kira daripada tempoh 20 tahun 2020 hingga ke 2021 tu, saya rasa tak silap saya perkiraan kami dalam 9 hingga 11 bulan sahaja perniagaan kami dapat dijalankan kerana waktu yang selebihnya kami terpaksa tutup. Jadi saya tak dapat bayangkan betapa gembiranya pengusaha spa serta pusat urut kaki di seluruh Malaysia untuk membuka kembali perniagaan mereka setelah tutup sekian lama. Periuk nasi pun tertutup, income tak ada, staff pun dah hilang. Jadi mereka sangatlah kira excited nak buka. Dan kami tak sabar juga untuk sempadan dibuka untuk kami beroperasi sepenuhnya. Berapa besar kebergantungan industri ini dengan kedatangan pelancong sebenarnya? Okey, sekiranya diambil kira semua pengusaha kecil dari segi IKS, dari spa, kebanyakan mereka memang tidaklah bergantung 100% kepada orang dari segi turis, ya. Tetapi sebahagian besar daripada hotel di mana spa kami, ahli spa kami ada, mereka sangat memerlukan tourism ni untuk kickstart semula, sebab dia punya basically dia punya guest are the in-house guest. The in-house guest yang berada di hotel tu. So sekiranya hotel tidak berfungsi ataupun tidak beroperasi, mereka tidaklah mendapat pelanggan yang sepatutnya mereka dapat. Mungkin sebelum ini ketika PKP, Hana, ramai yang sudah melepaskan tenaga kerja mereka disebabkan oleh kekangan lah, tidak boleh beroperasi dan sebagainya. Kali ini persediaan mereka bagaimana untuk kembali beroperasi dan sebagainya? Yang saya dapat gambarkan yang mereka pasti akan buat masa sekarang ni adalah nombor satu, foreign workers mereka dapat kembali semula. Jadi dekat situ ada membantu sedikit local therapist kita untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang itu yang pertama sekali lah yang mereka sangat macam they're looking forward to that. Tetapi dalam masa yang sama memang kami sangat memerlukan pekerja kami yang asal untuk kembali semula kepada industri, dan saya faham antara kekangan yang mereka hadapi sewaktu kami ditutup adalah mereka tak dapat bekerja, kan. So apabila mereka tak dapat bekerja, mereka berubah alih kepada pekerjaan yang lain. Jadi kami ingin menyeru mereka untuk kembali kepada industri, memandangkan industri telah dibuka dan insya-Allah tidak ada lagi lockdown ataupun MCO PKP yang akan datang. Ya, itu juga kita harapkan. Tetapi untuk Mata sendiri, bagaimana dengan apabila diumumkan pembukaan sempadan, sudah ramai ke ataupun banyak ke pakej yang sudah ditawarkan dan mungkin sambutan daripada rakyat Malaysia yang ingin berkunjung ke luar negara dan juga pelancong luar yang ingin datang ke Malaysia? Penggiat industri sendiri termasuk Mata menyambut baik pengumuman kerajaan untuk membuka sempadan pada 1 April. Kalau kita lihat sumbangan pelancongan kepada KDNK negara pada tahun 2019 dan juga sumbangan tenaga kerja sektor pelancongan ini, ia merupakan salah satu sektor yang terbesar. Kebanyakan industri telah pun bersedia. Kalau kita lihat, kerajaan telah mengumumkan secara berperingkat, bermula dengan gelombang
ataupun travel bubble di Langkawi, maka kebanyakan ejen terutamanya di Langkawi telah pun bersiap sedia untuk pembukaan. Jadi kami telah lama menunggu keputusan kerajaan untuk membuka sempadan, dan akhirnya kerajaan telah mengumumkan pada 1 April. Jadi rata-rata ejen-ejen di Malaysia menyambut baik pengumuman kerajaan tersebut. Dan sudah pastilah kalau kita melihat kepada SOP juga diumumkan, namun mungkin dilihat tidak seketat seperti apa yang kita lihat sebelum ini. Bagi Mata sendiri, bagaimana memandang SOP diperkenalkan kerajaan ini? Adakah boleh dipermudahkan lagi ataupun sudah cukup mudah apa yang diperkenalkan? Okey, SOP yang diperkenalkan kerajaan, kalau kita lihat SOP-nya, iaitu satu PCR sebelum berlepas ke Malaysia dan juga satu ujian RTK setelah tibanya di Malaysia. Kalau kita lihat rata-ratanya kita tengok jauh, kita tengok di negara-negara sempadan kita, iaitu seperti Cambodia, Vietnam, Thailand, kita berada di kebelakang kerana di mana kita mengumumkan pembukaan, mereka telah bergerak satu langkah ke hadapan dengan mengumumkan tiada lagi keperluan ujian PCR pra-perjalanan. Dan rata-rata kebanyakan negara juga mengumumkan ketiadaan RTK setelah tiba. Kalau kita tambah kedua-dua ini merupakan satu penambahan kos kepada pelancong dan juga satu deterrent ataupun penghalang untuk pelancong datang ke Malaysia. Kalau dikira dari segi tersebut, kita berada di belakang dan saya menyarankan kerajaan agar memudahkan lagi perjalanan pelancong ke Malaysia. Okey, soalan yang sama juga saya ingin tanyakan kepada Faiz, kerana tadi saya tanyakan kepada Hana tentang tenaga kerja ini penting kerana hotel apabila berlaku PKP ramai pekerja dibuang dan juga kadar pengangguran ini disumbang sebahagian besar daripada sektor pelancongan itu sendiri ketika PKP. Bagaimana persediaan pengusaha pelancongan secara keseluruhannya untuk memastikan tenaga kerja mereka mencukupi untuk ketibaan pelancong bermula 1 April nanti? Okey, kalau kita lihat seperti yang saya katakan sebentar tadi, pengumuman kerajaan ini dia tidaklah secara one drastic move. So dia bermula dengan pembukaan sempadan untuk rakyat kita melancong ke luar negara, dan sebelum tu kita ada Langkawi Travel Bubble. So dia bermula secara ringkat, maka kebanyakan ejen telah pun bersiap sedia dan menambah pekerja mereka untuk menanti pengumuman pembukaan sempadan negara. Jadi dia tak adalah secara mengejut, maka kebanyakan ejen telah pun bersedia ataupun mula bersiap sedia untuk pembukaan sempadan. Dan sudah pasti kalau untuk Hana juga, kalau kita melihat kepada kerana industri spa ini adalah industri yang melibatkan sentuhan lah kalau kita boleh sifatkan. Sudah pasti SOP ini terpulang kepada pengusaha spa itu sendiri untuk memastikan bahawa ianya terjaminlah keselamatan pekerja dan juga pengunjung dan sebagainya kan. Bagaimana ini ingin dilaksanakan? Kerana tadi kita sebutkan spa adalah industri pertama yang ditutup dan industri terakhir yang dibuka. Bagaimana SOP ini boleh dilaksanakan? Mungkin agak sukar, tapi apa yang sudah pun digariskan? Sebenarnya tidak sangat sukar kerana industri kami memang sebelum PKP ataupun sebelum COVID ada pun memang telah mengamalkan SOP yang sangat kira saya cakap sangat strict lah juga, especially kepada untuk ahli-ahli persatuan yang di-recognize oleh Kementerian Pelancongan seperti MSPA dan MOSPA. Ahli kami memang terlatih dan dilatih untuk mengikut SOP kebersihan dan sanitasi yang agak rumit jugalah. Jadi perkara SOP ni tidak terlalu baru untuk kami dan saya tidak rasa benda ni akan membebankan pengusaha spa, kecuali adalah sedikit macam contoh pemakaian face shield yang sepatutnya diwajibkan. Yang itu mungkin kami ingin memohon kelonggaran di mana sudah ada face mask, dah ada gloves, so kami ingin memohon kelonggaran sedikitlah dengan kerajaan. Tetapi yang selebihnya memang ahli-ahli kami sangat mengikut SOP yang mereka sendiri telah tetapkan kepada diri mereka sendiri. Okey, dari segi kos pula, kerana sekarang ni adalah SOP banyaklah yang pakai mask dan sebagainya kan, mungkin ada glove juga. Mungkin sebelum ini pakai, tapi mungkin kali ini ada pertambahan sedikit kadar kekerapan penggunaan dan sebagainya. Bagaimana kos ini diuruskan? Adakah kebanyakan pengusaha sudah pun mampu menyerap ataupun bersedia dengan peningkatan kos seperti ini? Buat masa sekarang ni kami sudah terbiasa dengan kos-kos yang ada.
pastinya ada sedikit penambahan dari segi servis yang cost servis yang kami tetapkan kepada pelanggan, tetapi rata-ratalah pelanggan kami tidak ada masalah dengan kos penambahan itu kerana mereka tahu ini adalah untuk demi kesihatan dan keselamatan mereka juga. Okey. Bagi Faiz juga, kalau kita melihat kepada pelancong selama ini, kita apabila membuka kepada pelancong tempatan, sudah pastilah kita melihat ada peningkatan kes dan sebagainya. Bagi Mata sendiri, bagaimana harapan untuk kita melihat, kerana kita mungkin menjangkakan ada peningkatan kes, namun bagi peserta industri apa yang diharapkan, kerana kita tidak mahu buka dan tutup kembali industri dan sebagainya. Bagi pihak Mata sendiri, apa yang boleh disampaikan kepada pihak berwajib yang memastikan bahawa pembukaan ini berterusan untuk memastikan pemulihan sektor ini? Okey, antara SOP, ejen-ejen dia telah bersedia dengan SOP-SOP yang ketat. Kalau kita lihat di Langkawi itu sendiri semasa pembukaan, tiada peningkatan kes yang kita lihat di Langkawi seperti yang diumumkan oleh Menteri Pelancongan di Parlimen, bahawa tiada kes yang meningkat secara mendadak di Langkawi. Jadi saya menjangkakan trend yang sama juga akan berlaku di Malaysia itu sendiri setelah pembukaan sempadan. Kita jangan juga lupa bahawa Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai kadar vaksinasi tertinggi di dunia dengan kadar mencecah 80% keseluruhan penduduk telah pun divaksinasi dengan 2 dos dan hampir 70% dengan dos penggalak ataupun booster dose. So jadi saya tak menjangkakan peningkatan secara ketara. Lagi-lagi kalau kita lihat kepada kes-kes yang kronik ataupun kes kategori 3, 4 dan 5,